jadi yang terbaik juga masih belum ku mampu. Dalam sujud cintaku fana, ku diulit rindu, getirnya cemas di kalbu, takut hidup tanpa redamu. Hanya karenamu Tuhanku, aku hidup dan ku akan kembali padamu. Hanya padamu dalam sujud cintaku, dalam menikmati kurniaanmu, tak terucap lafaz terima kasihku. Namun untuk jadi yang terbaik juga masih belum ku mampu. Dalam sujud cintaku fana, ku diulit rindu, getirnya cemas di kalbuku, takut hidup tanpa redamu. Kau berikanku segala-galanya, dan kau mengujiku dengan cinta dunia yang sungguh indah. Dan kau janjikanku dengan ayat-ayatmu, di sana menanti, di syurga kau penuhi dengan cinta dan kasihmu, ya Rabbi. Adakah Anda mempunyai sebarang kemusykilan berkaitan dengan hukum hakam dalam syariat Islam? Anda nak bertanya? Jika anda nak tahu, tanyalah Ustaz. Dalam rancangan Anda Tanya, Ustaz Jawab. Anda boleh hubungi talian 087 424 210 atau pertanyaan dalam ruangan komen live Facebook Labuan FM. Ikuti rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersiaran secara langsung setiap hari Jumaat pukul 2 hingga 3 petang di Labuan FM, suara pesisir Anda. Anda Tanya Ustaz Jawab. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Ya Nabi Allah, salam alaik. Salawatullahi alaik. Ya Nabi Allah, salam alaik. Salawatullahi Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Ya Nabi Allah, salam alaik. Salawatullahi alaik.
صلوات يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك صلوات يا نبي الله سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan petang Jumaat penghulu segala hari. Pertemuan kita menerusi bicara ilmu. Anda tanya Ustaz jawab untuk minggu ini. Dan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan juga sahabat baginda. Dan terima kasih rakan ICT Azila Muhammad Sodiq yang bersama-sama pada petang ini untuk memastikan ruangan bicara ilmu pada petang ini menerusi live Facebook akan ke udara dan memastikan dapat kita manfaatkan bersama perkongsian untuk topik minggu ini, iaitu muamalat, kepentingan jual beli dalam Islam. Dan alhamdulillah petang ini kita bertemu 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah dan bersamaan dengan 8 Oktober 2021, dan rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab dan rancangan terbitan Labuan FM dengan kerjasama Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Dan alhamdulillah menerusi petang ini kita akan bersama untuk pertama kali bersama dengan yang berbahagia Ustaz Nik Abdul Rahman bin Mustafa, merupakan pegawai hal ehwal Islam Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Dan kita terus rasanya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Nik Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jauh suara Ustaz Jauh Ustaz boleh dengar suara saya Jelas suara Puan Salbiah jelas di sana. Okey, tak apa tapi selamat datang menerusi rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab untuk pertama kali ke udara di Labuan FM Ustaz. Terima kasih di atas jemputan yang begitu bertuah dan bernilai ini. Ya, okey, baik. Mungkin sebagai terlebih dahulu mukadimah daripada Ustaz Nik sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa amalan ya akramal akramin, amma ba'du. Terima kasih kepada DJ Puan Salbiah dan juga Labuan FM, seterusnya para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian di mana jua anda berada. Semoga di petang Jumaat yang penuh barakah ini kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesihatan, kelapangan, keceriaan segalanya. Kita berada dalam keadaan baik dan keadaan yang tenang dan bahagia. Perbincangan kita pada petang ini agak menarik berkenaan dengan muamalah ataupun dia panggil ilmu fiqh jual beli, Islamic finance,
Dan saya nak mulakan pada petang ini dengan menarik perhatian para pendengar kepada ayat Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maksudnya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, yang mana Allah Ta'ala melantik kamu menguasainya sebagai wakil. Allah Ta'ala mengamanahkan kepada kita harta ini, kemewahan ini sebagai pemegang amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian daripada harta itu pada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala yang besar. Ayat yang ke-7 surah Al-Hadid. Ayat ini memberitahu kepada kita betapa pentingnya untuk kita menguruskan harta mengikut kacamata Islam, mengikut parameter yang telah digariskan oleh ilmu fiqh. Lantaran pentingnya pengurusan harta ini, maknanya harta ini bukan, Islam ini bukan semata-mata ia datang untuk menjaga masalah sembahyang puasa, batal wudu tak batal wudu, masalah nikah kahwin semata-mata. Bahkan Islam ini menyeluruh, sehingga kan Islam ini mengajar kita, mendidik kita bagaimana untuk kita menguruskan harta mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, kalau kita melihat kepada maqasid syariah, saya yakin para pendengar kita biasa mendengar dengan istilah maqasid. Maqasid makna matlamat agama ini diturunkan. Matlamat hukum hakam ditaklifkan, dipertanggungjawabkan kepada manusia, ialah bertujuan 5 perkara. Maqasid ini dia tujuan dia 5. Pertama sekali ialah untuk menyempurnakan 5 aspek kehidupan. Iaitulah pemeliharaan agama 1, nyawa yang kedua, akal yang ketiga, keempat keturunan, dan yang kelima harta. Mana harta merupakan suatu matlamat dalam kehidupan seorang mukmin muslim yang beriman di dunia ini. Sekira-kira jikalau kita ini hanya mengambil sebahagian agama, kita hanya semata-mata solat, kita semata-mata nikah kahwin mengikut agama Islam, tetapi pengurusan harta kita mencari rezeki, di mana kita menyimpan duit, di mana bagaimana kita membelanjakan duit, bagaimana kita menguruskan duit tidak mengikut lunas-lunas agama, maka kita belum lagi menyempurnakan tuntutan agama terhadap diri kita. Ini pentingnya jual beli di dalam Islam itu sendiri. Dan apa yang saya sebut menarik kerana bila kita sebut harta ini, tidak ada orang yang tidak mahu harta, kan? Semua manusia berkeinginan dan merasa sedikit greedy ataupun tamak terhadap harta. Dan antara itulah cerita harta ini saban hari kita mendengar dalam media sosial, sama ada sudut kebaikannya. Sebagai contoh untuk makluman, DJ Salbiah dan juga para pendengar, saya pernah berkhidmat dalam dunia keuangan Islam, industri keuangan Islam. Malaysia menjadi suatu hub keuangan Islam. Malaysia ini terkenal di seluruh dunia, di kacamata dunia, sebagai salah satu pusat keuangan Islam yang paling menonjol. Kerajaan kita sendiri mengutamakan tentang keuangan Islam. Lantaran itulah dia ada perbankan Islam, dia ada sistem takaful Islam, dia ada sistem saham Islam. Dan kita ada pelbagai produk-produk yang kita sebut secara ringkasnya boleh memberi kekayaan, kemewahan kepada umat Islam. Tapi dalam masa yang sama, menariknya juga ada berita-berita yang kurang elok. Sebagai contoh yang selalu kita dengar, penipuan dalam jual beli.
kita sering mendengar tentang scam pelaburan, kan? Dan dengan izin, kalau boleh saya sebutkan, kalau dulu di tahun 90-an hanya ada satu je scam pelaburan yang saya rasa ramai di kalangan kita, DJ sendiri pun memang pernah dengar nama individu ini yang terkenal sebagai scam pertama di Malaysia. Namun sekarang ini kalau kita membuka website Bank Negara Malaysia, okay, tuan-tuan boleh Google Bank Negara Malaysia, dia ada satu page yang memberi awareness, alert kepada kita tentang scam pelaburan. Dan kalau kita lihat, bukan satu, ada beratus, hampir 200 produk scam pelaburan yang meragut kekayaan, yang merampas kekayaan, yang menipu rakyat Malaysia, khususnya umat Islam di Malaysia ini. Jadi ini juga satu perkara menarik yang bila kita bincangkan tentang muamalah itu sendiri. Dan sebagai mukaddimah lah, saya sebut sedikit kalau kita bincangkan tentang jual beli ini, okay? Apa jua dalam hukum hakam Islam ini, DJ Salbiah dan juga para pendengarnya, dia setiap perilaku kita ini, setiap hukum hakam ini, dia mesti ada rukun, dia mesti ada syarat dan dia mesti ada penghalang dia. Okay? Dia mesti ada rukun, dia mesti ada syarat dan dia mesti kita panggil sebagai penghalang ataupun dia panggil mawani. Dalam kita nak memastikan kita betul-betul penuh mematuhi syariah, compliant, mematuhi syariah, kita mesti memenuhi kesemua syarat-syarat, rukun dan penghalang. Sebagai contoh, kalau kita nak solat sebagai contoh, kita mesti laksanakan semua rukun-rukun solat, kan? Kita mesti akad takbir, kita mesti baca Fatihah, kita mesti rukuk dan kita mesti sujud tanpa terkecuali. Without any excuse. Arab sebut bi ghairi udhrin. Tak boleh ada, tak dapat, tidak mesti laksanakan. Kalau orang tiba-tiba solat, dia tak sujud, dia tak panggil solat. Rukun. Bila kita buat rukun, kita juga mesti sempurnakan syarat. Contoh dia, bila kita nak solat, kita mesti pakai pakaian menutup aurat. Pakaian yang bersih, tak boleh pakai ada kotor najis. Kita hadap kiblat. Tak boleh kita nak solat, kita nak menghadap ke Gunung Kinabalu, tak boleh. Tidak sah. Jadi syarat juga kena penuhi. Dan yang ketiga, kita mesti memastikan penghalang tidak ada. Contoh penghalang, contoh macam kita bersolat di tempat yang tak sepatut kita solat. Ataupun kita solat, kita tutup aurat tapi kita pakai baju yang dicuri. Kan? Ataupun belakang baju kita tu ada tulisan-tulisan yang mengganggu orang solat. Yes, Ustaz. Kan? Ini juga perlu kita penuhi. Maka dalam muamalah jual beli juga, DJ dan juga para pendengar juga dia ada rukun, ada syarat, ada penghalang. Saya sebut sebagai contoh, sebagai ringkasan, okey? Rukun dia mesti ada orang menjual. Dia mesti ada orang membeli. Dia tak boleh ada penjual, tak ada pembeli. Ataupun ada pembeli, tak ada penjual. Tak boleh. Dia mesti ada barangan. Ada subject matter. Dia mesti ada harga. Dan dia mesti ada ijab qabul. Ada sirah kita panggil. Offer and acceptance. Dia mesti ada lima rukun. Penjual, pembeli, barangan, harga dan juga offer and acceptance atau kita panggil sebagai sirah. Dan kelima-lima rukun ni dia ada syarat dia. Contoh penjual pembeli mestilah orang yang berkelayakan untuk melakukan transaksi. Tak boleh orang gila, tak boleh. Orang gila, orang yang muflis. Mereka tak berlayak untuk melakukan, tidak sah mereka melakukan transaksi. Ataupun dipaksa. Kan, ini contoh, kalau kita sebut di luar konteks sedikit, seseorang anak memaksa ibunya memindahkan tanah aset kepada nama dia. Ini tidak sah di Islam walaupun si ibu sains. Kerana ini ada paksaan. Begitu juga dengan barangan subject matter mesti ada ketika kita buat jual beli. Boleh dihantar, can be delivered. Tak boleh kita nak jual apa? Kita jual ikan. Ikan tu kat mana? Ikan tu ada dalam laut. Pergi ambil lah. Tak boleh.
dia mesti ada specified, mesti diberi digambarkan secara spesifikasi barang ni, warna ini, kain dia macam ni, harga dia macam ni, panjang dia macam ni. Dia mesti ada harga. Harga tu pula syarat dia mesti diketahui. Tak boleh tak tahu. Kita beli barang tiba-tiba tak tahu. Di situ ada penipuan. Dan dia mesti ada sirah. Dan sirah ni mesti jelas. Sama ada kita secara bertulis, berlafaz, ataupun sekarang ni kan dah banyak macam online. Penerimaan di antara penjual dengan pembeli walaupun secara online tidak bersekemuka, mestilah jelas. Kalau tak jelas, fiqh kata tidak sah. Ya, Ustaz. Dan dia tidak boleh ada penghalang, contoh ada penipuan, ada riba, melakukan jual beli aktiviti haram tak dibolehkan. Okay? Ya. Sebagai contoh yang digariskan oleh Bank Negara, contohnya oleh sebagai SC, Security Commission, antara aktiviti diharamkan macam jual beli barangan yang berasaskan kepada tembakau, tak boleh. Ini semua ini benda-benda yang perlu kita fahami apabila kita melakukan jual. Jadi saya rasa DJ Puan Salbiah itu sebagai mukadimah kita pada hari ini untuk petang ini. Ya. Ya, apapun terima kasih banyak Ustaz Nik ya, sebabnya mukadimah, tapi sebenarnya dah banyak yang diperjelaskan oleh Ustaz Nik sendiri. Dah panjang lebar sebenarnya ya. Panjang lebar, betul. Ya, sehingga saya tak sempat nak bertanya Ustaz. Tapi kita mengharapkan semoga pendengar yang bersama-sama ya menerusi anda tanya Ustaz jawab sekiranya ada kekeliruan, ada permasalahan ya dari segi jual beli dalam konteks Islam ini ya. Boleh mengajukan soalan di ruang komen live Facebook, di mana pada ketika ini Ustaz seperti biasa ya, kita sedang ke udara secara langsung ya. Dan juga kepada yang nak hubungi kami seperti biasa 087 424 210. Jadi seketika Ustaz Nik, boleh ya saya panggil Ustaz Nik ya? Sila, tak ada masalah. Aha. Sebab Ustaz ni pertama kali ke udara ya menerusi Labuan FM. Jadi ada yang ada yang sempat ya tanya saya menerusi ruang WhatsApp, katanya Ustaz ni orang mana ni Ustaz? Perlukah saya beritahu? Ya, sebab nak kenal, tak kenal maka tak cinta Ustaz. Yalah, kalau secara mudahnya, simpelnya Puan Salbiah kan, kalau nama saya depan tu ada NIK. Ya, mesti. Jadi kalau NIK ni tak ada tempat lain, satu tempat negeri tu je saja. Ya. Maknanya dari Kelantan Begitulah saya tu. Ya. Betul lah tekaan rakan ICT Azila ya. Dah tengok daripada paras wajah Ustaz pun dah tahu, dan juga daripada nama Ustaz sendiri. Baik Ustaz, kita rehat seketika Ustaz. Nanti kita akan kemukakan banyak lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan kepentingan jual beli dalam Islam ya. Dan juga untuk pendengar setia bicara hidayah pula ya. Bicara ilmu kita, di mana ini merupakan siri pertama. Siri pertama ada lagi ya pada minggu terakhir menerusi anda tanya Ustaz jawab untuk bulan Oktober ini. Kita akan bersama kembali dengan Ustaz Nik. Jadi kalau waktu ni tak ada soalan, maknanya pada minggu terakhir di bulan Oktober nanti kumpullah soalan itu untuk bertanya kepada Ustaz. Jadi kita lihat stiker Ustaz ya. Pastikan kita tak ke mana-mana, kita akan ke udara sebentar nanti. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعلى
كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العذيب جوارك الغصن الرطيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك Adakah Anda mempunyai sebarang kemusykilan berkaitan dengan hukum hakam dalam syariat Islam? Anda nak bertanya? Jika anda nak tahu, tanyalah Ustaz. Dalam rancangan Anda Tanya, Ustaz Jawab. Anda boleh hubungi talian 087-424-210 atau pertanyaan dalam ruangan komen live Facebook Labuan FM. Ikuti rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersiaran secara langsung setiap hari Jumaat pukul 2 hingga 3 petang di Labuan FM, suara pesisir Anda. Anda Tanya Ustaz Jawab. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita teruskan lagi Anda Tanya Ustaz Jawab, dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Nek Abdul Rahman bin Mustafa, dan masih lagi kita membicarakan berkaitan dengan kepentingan jual beli dalam Islam untuk siri yang pertama. Okey, baik Ustaz, saya terpanggil dengan kata-kata ni kata-kata hikmah dalam konteks Islam Ustaz yang mengatakan rezeki ataupun harta itu adalah ujian dimewahkan bukan bererti dimuliakan, disempitkan bukan bererti dihinakan dan dua kunci yang meluluskan kita adalah rasa syukur dan sabar.
Ini kata kunci lah Ustaz ya untuk istilah jual beli dalam Islam. Okey, baik Ustaz, kita nak ucapkan terima kasih kepada pendengar kita yang bersama dekat live Facebook ya. Mengharapkan semoga ruangan bicara ilmu kita anda tanya Ustaz jawab dikongsikan untuk kita lebih mendapat keberkatan lah menerusi perkongsian ilmu ini. Dan ucapkan terima kasih kepada Abang Taib dekat live Facebook sekejap Ustaz ya, boleh ya? Okey, baik. Ya. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Abang Johnny Zoro, ini merupakan peminat-peminat Tegar ya, Lampuan FM, dan juga menantikan setiap kali anda tanya Ustaz jawab. Kemudian ada Halimah Imah, ada juga Abang Haji Abdul Rashid Arsad ya. Ini mai dari Kedah ya. Nak kata kepada Abang Haji Rashid kat Kedah apa khabar? Mudah-mudahan sihat walafiat ya. Okey, dan juga ada Dayang Jo. Kita ucapkan terima kasih. Kak Imah pun ada bersama. Dan masing-masing semuanya berikan salam lah kepada saya sendiri dan juga kepada Ustaz. Baik Ustaz, nak tanyakan tadi, apabila kita memperkatakan tentang syarat tadi kan, salah satu syaratnya untuk jual beli ya dalam konteks Islam ini ialah adanya berakal ataupun waras. Orang gila tak boleh. Tidak ada istilah syarat tu tak terpakailah kepada orang yang tak siuman ya. Jadi kalau kita ataupun belum lagi berakal ni, kalau kita lihat dari konteks hukum jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak Ustaz. Kanak-kanak ni kan belum lagi berakal ya, belum lagi diistilahkan balik, belum lagi waras. Jadi contohnya beli apa-apa je lah, biskut ke, keropok ke, gula-gula kan. Jadi macam mana hukum jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut? Silakan Ustaz. DJ Puan Salbiah dan para pendengar sekalian, satu soalan yang menarik. Okay? Tadi kan kita nyatakan jual beli dia ada rukun dia, antaranya pembeli dan penjual. Yeah. Lepas tu pembeli penjual dia mesti ada syarat dia. Antaranya dia bagi berkelayakan, dia panggil salahiyah. Berkelayakan untuk melakukan transaksi. Berakal maksudnya, bagaimana orang gila tidak boleh melakukan jual beli. Tapi bagaimana dengan jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak? Biasakah di kampung kita, di kawasan perumahan taman kita ada kedai, dan kadang-kadang kanak-kanak pergi membeli, contoh macam kerupuk, membeli biskut, membeli gula-gula. Adakah jual beli tersebut sah ataupun tidak? Ini satu persoalan yang menarik. Baik, pertama sekali perlu kita faham, kanak-kanak ada dua kategori ya. Satu yang dipanggil sebagai belum mumayyiz, satu yang dah mumayyiz. Mumayyiz ni dia boleh bezakan antara benda yang bersih dengan benda yang kotor, antara makanan dengan najis. Kalau kita bagi kat dia makanan, dia makan. Kalau benda tu bukan benda kotor, dia akan tolak. Ini dia panggil kanak-kanak mumayyiz. Biasanya yang berumur 9 tahun, 10 tahun, 8 tahun ke atas. Satu lagi kanak-kanak yang memang betul-betul kita panggil baby lah. Okay, kita panggil infan, yang betul-betul baby, yang dipanggil tidak mumayyiz. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, langsung Islam katakan setiap transaksi yang mereka lakukan tidak sah. Tak boleh. Tak boleh kita, anak kita yang berumur 2 tahun pergi beli makanan, tak boleh. Okay. Adapun kanak-kanak yang dah boleh membezakan antara mana benda baik, mana benda buruk. Kalau ada kereta laju, mereka tak pergi lintas jalan. Mereka dah mula boleh berakal sedikit, membezakan, maka di sana memberi kelonggaran. Memberi kelonggaran untuk mereka melakukan jual beli bagi benda-benda yang kecil-kecil, yang simple-simple. Contoh macam beli coklat, beli kepuk, itu dibenarkan. Tetapi kalau mereka itu pergi membeli kereta sebagai contoh, pergi beli kereta Proton, itu tidak sah. Tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, Ustaz. Kerana itu melibatkan satu jumlah yang harga yang besar. Ya, Ustaz. Dan risiko yang tinggi. Ya, Ustaz ya. So, kalau, sebentar Ustaz ya, kita ada rasanya pendengar nak bertanya pada Ustaz ya. Kita terima pemanggil di talian terlebih dahulu ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Mulu segala hari Jumat UIS ni. Ya, boleh jauh sikit dari radio ya, macam ada berdengung-berdengung. Boleh? Okey. Ya. Boleh.
Silakan bertanya kepada Ustaz Nik ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam Waalaikumsalam. segala penghulu hari Jumat ni. Ya. Ini baru Ustaz tentang jual beli ni. Kadang-kadang kita berniaga kan. Tapi kalau kita misal kata harga pisang tu RM2 satu sisir. Satu sisir lah belah orang sini. RM2. Tapi orang yang membeli tu dia lebih. Dia bagi RM5. Macam mana tu Ustaz? Tapi kita pun bingung lah. Paksa kita tanya-tanya mana itu orang tu yang beli pisang tadi tu. Okey. Dia lebih dia kasih ni RM5. Asal pisang satu sisir tu RM2. Macam mana tu Ustaz? Okey. Apa hukum dia? Baik. Itu saja ya daripada Abang YA ya. Terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk pertanyaan daripada Abang AYA di Tanjung Aru. Beli pisang, harga dia RM2. Pembeli tu bayar RM5. Dah tu mungkin terus belah macam tu je lah Ustaz. Jadi macam mana hukum tu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih yang bertanya. Saya rasa gembira sebab macam apa yang saya utarakan muqaddimah tadi dah sampai kepada maksudnya kan. Sebab yang paling penting dalam kita punya minta kita mesti pastikan rukun dengan syarat ini. Khusus apabila untuk mengelakkan penipuan. Untuk mengelakkan penipuan. Berbalik kepada si bertanya tadi, dia ada penjual, ada pembeli, ada barangan pisang dan ada harga. Itu memang pembeli tahu, penjual tahu harga dia RM2. Okay? Cuma pembeli apabila dia membayar dengan RM5. Baik, di sini ada sedikit persoalan. Jikalau pembeli itu redha dengan dia bayar lebih, jual beli itu sah. Jual beli. Dan saya nampak di sini sesoalan pembeli itu redha. Kalau dia mesti tanya mana bakinya. Mana bakinya. Tapi ini sesoalan dia bagi RM5 dan dia pergi begitu saja, dia belah macam tu saja. Itu menunjukkan dia redha dengan bayaran lebihnya. Maka bagi saya di atas gambaran tadi, jual tadi itu sah. Untunglah yang penjual pisang tadi. Ya, alhamdulillah. Okey, itu biasanya memang sering kali berlaku lah Ustaz ya. Kadang-kadang ada juga diakadkan lah, katanya kalau harga dia RM2, kemudian dia membayar dengan harga RM5, biasanya ya pembeli kalau dia nak bersedekah, lebihnya tu tak apalah, saya sedekah. Itu pun dikira sebagai akad ya. Tapi kalau tidak ada kalau tidak ada akad macam tu pun berlalu macam tu saja, maknanya mungkin sedekah dalam diam Ustaz ya. Betul. Tapi yang terbaik bagi saya macam saranan DJ Salabiah betul. Bila kita mengholo duit itu, pastikan kita melafazkan sekali, ini saya jual pisang dengan RM2. Dan pembeli pun melafazkan, mengungkapkan kata-kata saya belilah dengan harga RM5. Itu lebih jelas sebenarnya. Okey, baik Ustaz ya. Apabila kita berkatakan tentang akad ni tadi ya, biasanya jual beli ni secara bersemuka lah. Ada pembeli, ada peniaga dan ada akad dia lah. Tapi macam mana dengan senario waktu ini ya? Banyak sekali perniagaan secara dalam talian Ustaz. Semua transaksi itu dilakukan bukan secara bersemuka ataupun pertemuan fizikal. Ni pun kadang-kadang kita tak kisah pun. Yang penting saya beli 2 minggu, apa yang saya beli saya dah dapat. Jadi tidak kisah. Jadi macam mana tentang persoalan seperti ini Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih. Tentang jual kita banyak saya beli melalui Lazada, apa lagi beli dengan Shopee kan. Ya saya. Kadang-kadang kita duduk di Malaysia, penjual itu berada di luar negara, mungkin bila kita jumpa kan. Okey, di sini kita melihat macam tadi kan, rukun tadi ada ke? Ada ke penjual, ada pembeli, ada barangan, ada. Dan barangan kita boleh betul-betul dispesifikkan. Okey, kalau kita beli apa? Kalau kita beli kita beli periuk Thermomix yang masyhur sekarang ni kan. Okay?
dia punya harga dia, dia punya bentuk dia, dia punya spesifikasi dia, dia punya garanti dia sebiji macam yang kita beli. Dan benda tu boleh sampai kepada kita dan kita berhak kalau berlaku apa-apa untuk kita membatalkan transaksi. Dan ada berlaku pemindahan wang kepada penjual atau kepada pembeli, dan pembeli boleh menghantar barang tersebut kepada penjual, boleh menghantar barang kepada pembeli. Maka Islam kata itu suatu transaksi jual beli yang sah walaupun tidak bersekongkol. Kerana Islam ini sesuai dengan sepanjang masa. Ya. Sekarang ni kita dah maju dengan online, maka Islam membenarkan online. Okay? Ya. Okey, semoga menjawablah. Barangkali ada pendengar kita yang ada persoalan macam ni tapi nak bertanya pada Ustaz, masih lagi memikirkan apa soalan nak tanya pada Ustaz ni ya. Yang saya nak tanya macam Ustaz ni dah jawab lah. Okey. Baik Ustaz, kita nak tanya lagi berkaitan dengan dari segi pandangan fiqh ya terhadap jual beli yang dilakukan semasa solat Jumaat. Macam mana tu Ustaz? Okay. Silakan. Okay. Hari ni kan hari Jumaat kan? Ya Ustaz. Hari ni hari Jumaat. Saya lihat di Labuan mungkin tak banyak ya. Ya. Tak tahulah saya lihat dia. Tapi kalau kita lihat di Semenanjung banyak berlaku jual beli sebelum dia berlaku solat Jumaat. Kadang-kadang masjid itu menjadi tempat macam pasar Jumaat. Ya. Di masjid itu ada pasar Jumaat. Kebanyakan staf-staf pejabat dia turun tu sebelum pergi solat Jumaat dia pergi makan dulu. Dan bukan setakat kepada makanan, dengan jualan buah-buahan, dengan pelbagai keperluan dilakukan ketika sedang berlangsung solat Jumaat. Jadi di sini fiqh melarang kita untuk kita boleh berniaga pada hari Jumaat, tapi tidak boleh sewaktu berlangsungnya khutbah Jumaat sehingga selesainya solat Jumaat. Mana sekiranya bila berkumandang azan yang kedua, azan pertama orang solat sunat, bila azan kedua nak dibuat khutbah Jumaat, pada masa tu ulama kata fiqh kata haram kita melakukan transaksi. Mana kalau kita buat juga mungkin sah tapi hukum dia berdosa besar. Berdosa. Okey. Maknanya di masa dan berlangsungnya Jumaat, solat Jumaat, tak kira laki-laki ke perempuan tidak boleh melakukan sebarang jual beli. Mereka kena tunggu, berehat sekejap, kena tutup riuk sekejap, kena tutup kemah sekejap, kena sekejap, tak dibenarkan langsung untuk melakukan jual beli. Ya. Ya. Semoga menjawab kekeliruan ya Ustaz ya. Kadang-kadang kalau kita tak bertanya ya, mungkin persoalan ini kita tak tahu. Jadi kita mengharapkan selepas ya pendengar kita khasnya muslimin dan muslimat ya, pastikan kita menghentikanlah sebarang urus niaga ketika solat Jumaat itu sedang berlangsung. Dan Ustaz ni kita nak tanyakan pula berkaitan dengan hukum menjadi ejen dropship. Ni banyak sekali Ustaz, macam cendawan yang baru tumbuh. Jadi macam mana dari segi hukum dalam Islam ya menjadi ejen dropship ini Ustaz? Silakan. Okey, terima DJ Puan Salbiah dan para pendengar sekalian ya. Dropship satu daripada trend baru dalam masalah jual beli ataupun dalam masa ekonomi, dalam pembangunan aktiviti ekonomi. Dan sebenarnya dropship ini suatu perkara yang digalakkan oleh kerajaan dan juga agama. Kerana dia memudahkan untuk kita merancangkan ekonomi, aktiviti ekonomi, di samping memberi pendapatan kepada kita. Secara amnya, Islam tidak ada masalah dengan dropship. Di dalam kitab fiqh, bila kita buka kitab fiqh, dropship ni sebagai macam wakil, ataupun kita sebut istilah macam mudah stokis lah, stokis barangan. Cuma kita tak simpan barangan. Kita wakil jualan ataupun ejen jualan. Kan? Kita ada ejen jualan. Maka dalam segi Islam menjadi ejen ataupun sebagai wakil ini dibenarkan. Yang dipanggil sebagai al-wakil. Dan orang yang melakukan
aktiviti sedemikian berhak mendapat komisen ataupun upah di atas sebagai wakil. Ya. Upah di atas sebagai wakil. Mhm. Jadi cuma Islam melihat dropship ini pastikan jangan ada penipuan. Ini yang masalah. Antara penipuannya, terkadang-kadang ejen ini dia tak tahu barang tu apa, sekadar dia market sahaja barangan. Mhm. Tapi bentuk barangan, macam mana barang dia tak tahu. Okay? Dan jika berlaku barang tak sampai, seseolah dia berlepas tangan. Mhm. Ini bukan ejen yang sebenar, ini bukan wakil yang sebenar. Kalau kita kata ejen sesuatu barangan, biasa dia akan bertanggungjawab, dia tahu barang tu apa, dia boleh gambarkan barang. Jadi kalau ejen yang tak tahu apa-apa, dia panggil ejen menipu lah, ejen atas angin. Mhm. Yang tidak tahu apa-apa. Yes. Yang ni tak dibenarkan oleh Islam. Mhm. Mana ejen, sebagai ejen tapi dia kena tahu barang itu apa, dia bertanggungjawab di atas barang itu, ataupun dalam istilah ekonomi, dia menanggung juga risiko. Sama-sama menanggung risiko dalam dia menjual barangan tersebut. Baru dibenarkan. Ya. Dan juga tak dibenarkan untuk kita dropship barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang negara dan ataupun undang-undang Islam. Kita tak boleh ada dropship, minta maaf, dengan izin jual beli dadah. Sekarang kan banyak untuk elakkan polis, mereka dropship dadah ataupun ganja ataupun daun ketum. Mhm. Ya. Ini bertentangan dengan undang-undang negara dan semestinya bertentangan dengan undang-undang Islam. Maka dropship bagi barang yang sedemikian juga tidak dibenarkan, diharuskan oleh agama. Jadi kesimpulannya, dropship dibenarkan boleh selama mana? Subject to, depend to. Okay, depends to, subject to. Boleh asalkan dia tahu barangan tersebut ada, dia boleh sampai barangan tersebut dan dia bertanggungjawab kalau berlaku apa-apa terhadap barangan tersebut. Ya. Barulah dibenarkan untuk dia melakukan dropship. Kalau tidak, dia akan berlaku penipuan, akan berlaku penindasan, akan berlaku ketidakadilan kepada pembeli yang banyak berlaku sekarang ini. Ya, Itu Ustaz. sekadar penjelasan. Ya Ustaz, terima kasih ya di atas penjelasan tersebut ya. Dan kalau kita nak lihat senario ya ketika ini, di mana yang kita sering kali lihat ya berkaitan dengan aktiviti ini, boleh dikatakan bisnes jugalah, iaitu kita nak tanya hukum membeli followers di media sosial, sama ada di Instagram, dekat Facebook ya. Jadi pertanyaan tu, adakah dibenarkan ya sebagai seorang penjual yang jujur dengan memastikan kualiti barangan adalah benar, cuma kita beli followers tu kerana memerlukan bilangan followers yang ramai sahaja. Jadi macam mana persoalan begini Ustaz? Silakan. Ya, sebab tu saya katakan menarik bila kita bincangkan isu jual beli ini. Dan insya-Allah pejabat mufti akan kita sebagaimana DJ beritahu, kita akan ada siri ya, sebab banyak isu-isu sebenarnya. Ya, saya. Antaranya membeli followers yang tak pernah berlaku dulu dan tak pernah dalam kitab fiqh tu tak jumpa. Kita tak jumpa bila kita buka-buka, bila kita belek-belek kitab fiqh, isu membeli followers. Bai'u apa dia at-tabi'in, tidak ada masalah syira' tabi'in, tidak ada. Tapi berlaku zaman sekarang. Ini berlaku zaman sekarang. So Islam mestilah melihat isu itu dengan kefahaman yang menyeluruh, secara komprehensif, secara holistik. Okay? Antaranya melihat tujuan, mengapa kita beli followers. Okay? Mengapa kita beli followers? Rupa-rupanya dalam kes yang berlaku sekarang ini, mungkin bukan berlaku kes lain, kes yang berlaku sekarang ini, kita memberi followers untuk tujuan kita memasarkan barangan. Okay? Kita memasarkan barang kita, kita memperluaskan, expand kita punya niche market kita. Okay? Kita memperluaskan niche market kita. Maka di sana Islam melihat sebenarnya bukan kita beli followers. Bukan kita beli followers. Kita seseolah membayar kepada platform media sosial untuk dia memperluaskan medan sasaran target pembeli-pembeli yang berpotensi, pelanggan-pelanggan yang berpotensi. Yes, maka di situ sebenarnya bukan kita beli followers, kita hanya perluaskan medan pasaran kita.
maka Islam melihat itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Jangan macam kita, macam Labuan FM untuk meluaskan lagi siaran, dia guna Facebook, dia guna Instagram, dia guna Twitter. Itu bukan masalah. Islam membenarkan. Ya. Cuma Islam meletakkan garis panduan lah. Islam meletakkan garis panduan macam tadilah kita membeli followers, apa tujuan? Kalau tujuan kita untuk memasarkan barang-barang yang baik, keperluan masyarakat, barang-barang yang masyarakat perlukan, itu dibenarkan. Tapi kalau kita beli followers untuk melakukan perkara-perkara yang kurang baik, menjual benda-benda yang bertentangan dengan peraturan undang-undang negara, ataupun untuk melakukan perkara-perkara maksiat, maka itu tidak dibenarkan, tidak sah dari Islam. Bahkan kalau kita melakukan juga, ia akan dianggap sebagai satu dosa derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena lihat apakah tujuan kita beli followers. Ya, Ustaz. Kalau tujuan baik dan dibenarkan Islam, tapi kalau tujuan jahat, maka ia ditegah oleh agama. Allah. Okey, bagaimana pula dengan jual beli saham, Ustaz? Mungkin ramai yang macam-macam jenis saham, Ustaz, ya. Macam mana dari segi hukum Islam sendiri tentang jual beli saham ni, Ustaz? Ni kita dah masuk bab lain, dah kena masuk siri lain dah satu saham. Tak apa, sikit aja, Ustaz. Boleh. Sebab saya pernah berkhidmat dalam dunia saham. Saya pernah menjadi pegawai syariah di sebuah broker, Islamic broker for securities lah. Okay? Saya pernah, mana dunia saham ini saya tahu, berpengalaman. Ya, Ustaz. Saham ini suatu perkara yang dibenarkan dalam Islam. Ya. Dan saham ini dipanggil satu barangan. Barangan yang boleh diperdagangkan. Kita kena ingat, bukan semua barangan boleh diperdagangkan. Sebagai contoh, antara barangan yang tak boleh bukan benda yang diperdagangkan, antaranya mata wang. Ramai di kalangan kita yang melakukan jual beli forex kan. Ya. Sehingga kan pihak berautoriti JAKIM terpaksa keluarkan garis panduan yang mengatakan forex ni mata wang, ini bukan jual beli, bukan macam kita beli coklat, kita beli ikan, tidak. Mata wang ni satu keperluan, itu tidak boleh diperniagakan sebenarnya. Okay? Tapi saham boleh diperniagakan. Kerana saham ini ialah mewakili pemilikan bagi sebuah syarikat, entiti perniagaan. Okay? Satu sertifikat bagi entiti perniagaan. Maka saham boleh diperniagakan. Cuma mestilah saham-saham tersebut saham-saham yang mematuhi syariah. Maknanya syarikat yang menjual saham tersebut, saham milik syarikat tersebut, mestilah dia punya orientasi perniagaan dia mestilah mematuhi syariah. Tak boleh kita beli saham judi, tak boleh. Kita beli saham syarikat arak, tak boleh. Okay? Dan di Bursa Malaysia, bukan sahaja di Bursa Malaysia, bursa seluruh dunia, dia ada jawatankuasa syariah yang memantau saham-saham yang mana yang boleh kita beli, yang mana tak boleh kita beli. Contoh di Malaysia, di Bursa Malaysia, saya ingat dalam 900 kaunter saham, hampir 700 kaunter kita beli. Okay, banyak sebenarnya. Saham-saham plantation, perniagaan elektrikal, kesihatan. Kan sekarang kesihatan kan maaflah kalau saya bukan nak promosikan. Ya, Ustaz. Hospital swasta ini yang melakukan betul-betul macam kesihatan. Satu benda keperluan. Lah, saya minta maaf sebab saya bukan promosi, ini bahaya kan. Ya, betul, Ustaz. Tak apa. Okey. Jadi mana kita boleh beli saham. Dan saya lebih galakkan masyarakat kita beli saham daripada terlibat dengan pelaburan yang menipu, yang scam itu. Gunakan saham ini. Dan banyak sekali cikgu-cikgu saham yang muncul yang mendidik kita membeli saham. Jadi itulah dia. Baik. Okey, Ustaz, itu merupakan soalan bonus sebenarnya, ya. Nak dibawakan kepada minggu terakhir nanti, macam lama nak menunggu, Ustaz. Jadi tak sabar tu dah tanya tadi tu. Okey, jadi apa pun, Ustaz, ya. Sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung, ya, rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan alhamdulillah pada petang ini rata-rata seluruh pendengar Labuan FM dan juga umat muslimin dan muslimat, ya, dah pun mendapat satu ilmu yang amat berguna sekali dalam kehidupan kita, ya.
Dan saya teringat lagi ada kata-kata hikmah Islam ya. Harta duniawi jika tidak dipandu oleh agama akan membuat kita kehilangan arah dan tujuan. Begitu juga dalam kepentingan jual beli dalam Islam. Sebenarnya banyak nak ditanyakan ni. Soalannya cukup global. Ustaz tak sempat ya. Macam 60 minit, macam 6 minit saja Ustaz. Macam mana? Lagipun Ustaz lagi pertama kali ke udara ya. Begitu apa kata orang ni, info kita nak 10 tapi Ustaz dah bagi 100 dah. Okey, baik Ustaz, sebagai kesimpulan untuk topik kita, kepentingan jual beli dalam Islam untuk siri pertama ni, Ustaz silakan. Okey, ringkas saja kesimpulan. Sebenarnya Islam, hukum fiqh dalam jual beli telah perfect sempurna. Kerana Islam nak menjamin kebahagiaan, keselesaan, kepuashatian sama ada di peringkat penjual maupun pembeli. Penjual mendapat keuntungan, pembeli mendapat barangan. Islam nak jamin yang ini. Tapi malangnya dalam keadaan hukum fiqh yang telah jelas sempurna ini, ada pihak-pihak yang mengambil peluang untuk melakukan penipuan, kezaliman, penindasan dan sebagainya. Inilah yang sangat agama Islam kita malu. Seharusnya kita kembali kepada agama, kita melakukan transaksi jual beli yang sempurna, akan hidup kita sebagai individu, masyarakat, negara, bahkan dunia dalam keadaan selesa, aman, hidup bergembira, puas hati dan sebagainya. Itu sekadar kesimpulan pada petang ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Apa kata orang ni, pembukaan dan kesimpulan yang begitu padat sekali, dan mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan juga keberkatan lah menerusi topik kita pada minggu ini. Jadi apapun, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Nik Abdul Rahman bin Mustafa ya. Dan juga terima kasih kepada semua peminat kita bersama menerusi live Facebook, dan sempat kita lihat kat sini Kak Norsida Janis ya. Walaupun di saat akhir sempat juga katanya Assalamualaikum buat DJ dan Ustaz dan seluruh umat Islam di mana saja berada, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan yang pasti Ustaz Nik Abdul Rahman akan ke udara ya pada minggu yang terakhir ya, pada bulan Oktober ini, menerusi Anda Tanya Ustaz Jawab. Jadi pada waktu itu sediakanlah soalan-soalan yang lebih bonus ya kepada Ustaz, dan yang pasti Ustaz Nik akan menjawab InsyaAllah. Jadi apapun, insyaAllah kita akan bertemu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, begitulah pertemuan kita. Ya, menerusi Anda Tanya Ustaz Jawab. Terima kasih yang bahagia Ustaz Nik Abdul Rahman bin Mustafa, merupakan pegawai hal ehwal Islam, pejabat mufti wilayah Persekutuan Cawangan Labuan ya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama menerusi live Facebook. Jangan lupa untuk kongsikan ya secara langsung kita pada petang ini. Dan sampai di sini pertemuan kita menerusi Anda Tanya Ustaz Jawab. Ada kesempatan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Terima kasih rakan setugas Azila Muhammad Sodik yang menerusi live Facebook ya, dan pastikan teruskan bersama Labuan FM sehingga pukul 7 malam nanti. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. menghanyutkan yang